Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita kembali dalam sesi PDPR untuk minggu ini. Dan anda bersama dengan saya, Cikgu Fizu, seperti biasa dalam mata pelajaran pendidikan kesihatan. Sebelum itu, apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu doakan semoga anda sihat sejahtera dan kekal selamat berada di rumah masing-masing, berbahagia selalu bersama dengan keluarga tersayang. Baiklah, hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan, unit 12, nutrien kesihatan dan subtopiknya ialah nutrien menjamin kesihatan. Cikgu kira murid-murid sudah pun bersedia untuk meneruskan sesi PDPR kita. Jom kita teruskan. Baiklah, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif pembelajaran kita ialah murid-murid akan dapat menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan dan kriteria kejayaan pula di akhir pembelajaran kita ini nanti. Cikgu harapkan agar murid-murid berjaya menyenaraikan contoh nutrien daripada pelbagai jenis makanan dan juga pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Okey, sebagai sumber rujukan, anda boleh membuka buku teks muka surat 96 dan juga 97. Kita tengok terlebih dahulu apa yang terkandung di dalam buku teks muka surat 96 dan juga 97 ini, iaitu berkaitan dengan nutrien menjamin kesihatan. Okey. Baiklah murid-murid, apa itu nutrien? Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbuh saran. Ia digunakan untuk membina tisu, mengawal atur proses badan dan ditukarkan serta digunakan sebagai tenaga. Pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan memastikan anda sihat, dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurna tanpa merasa letih dan memastikan pertumbuhan tubuh anda tidak terganggu. Baik, ini dia kategori nutrien. Nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita boleh dikategorikan dalam 4 kumpulan. Yang pertama, vitamin, garam, mineral dan serat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein dan juga yang keempat, karbohidrat. Nutrien-nutrien inilah yang membantu tubuh badan kita supaya sihat dan cergas sepanjang masa. Kita teruskan dengan kepentingan nutrien makanan. Yang pertama ialah kepentingan vitamin. Okey, apakah kepentingan vitamin kepada diri kita? Yang pertama, melancarkan penghadaman. Kedua, tumbuh saran yang sempurna. Ketiga, penglihatan yang baik. Keempat, penting untuk merawat sel-sel tubuh serta metabolisme badan. Dan yang kelima, menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku. Bagaimana pula dengan kesan kekurangan vitamin? Baik, ini yang akan berlaku kepada diri kita jika kita kekurangan vitamin di dalam badan. Baik, yang pertama, boleh menyebabkan penyakit mata. Kedua, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Ketiga, eksema ataupun penyakit kulit. Keempat, penyakit ginjal. Yang kelima, anemia ataupun kekurangan sel darah merah. Dan yang keenam, boleh menyebabkan kanser. Okey? Itu antara kesan-kesan kekurangan vitamin di dalam badan kita. Teruskan lagi dengan fungsi vitamin. Jenis vitamin larut dalam lemak ataupun vitamin A fungsinya menggalakkan pertumbuhan tulang, pertahanan terhadap penyakit, memperbaiki struktur kulit serta mengelakkan rabun. Vitamin D, pertumbuhan normal, meningkatkan parasitrat garam asid sitrik dalam darah dan menggalakkan penyerapan kalsium dalam usus, menjaga kesihatan tulang dan gigi. Vitamin E sangat penting untuk mempertahankan fungsi saraf dan otot, melindungi struktur membran daripada rosak, mengekalkan pertumbuhan normal, mengelakkan metabolisme, mengekalkan struktur paru-paru, hati dan membran sel darah merah.
Sebagai antioksida, vitamin ini bermanfaat sebagai mencegah penyakit jantung dan melambatkan penuaan. Vitamin K. Bagus untuk mereka yang baru menjalani pembedahan. Vitamin ini membantu membentuk struktur tubuh baru dan menyembuhkan jahitan. Manakala untuk vitamin larut dalam air itu vitamin C, membantu mempercepatkan penyembuhan luka, menjaga sistem kekebalan tubuh, menyerap zat besi, membentuk tulang dan gigi. Manakala untuk vitamin B, B1, B2, B3, B5, B6 dan juga B12, membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi, selera makan, pencernaan, menjaga tisu mata dan membantu proses metabolisme. Itulah antara fungsi vitamin yang perlu kita tahu, iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C dan juga vitamin B. Seterusnya, apakah pula kepentingan mineral? Okey, yang pertama, pertumbuhan dan proses metabolisme badan. Kedua, meningkatkan fungsi saraf serta dapat membantu menukar makanan menjadi tenaga. Yang ketiga, mineral juga boleh didapati daripada sumber tanaman yang tumbuh dalam tanah seperti halnya kunyit, lobak merah, buah bit, kacang serta sayur-sayuran hijau dan juga buah-buahan. Bagaimana pula jika kita kekurangan mineral? Inilah kesan kekurangan mineral pada diri kita. Yang pertama, boleh mengganggu proses metabolisme tubuh. Okay? Proses metabolisme tubuh akan terganggu. Yang kedua, osteoporosis ataupun tulang rapuh. Yang ketiga, anemia, kekurangan sel darah merah. Yang keempat, boleh menyebabkan kulit kita menjadi kering. Yang kelima, mudah lelah. Dan juga yang keenam, masalah keseimbangan hormon. Kita beralih ke slide yang seterusnya, iaitu kepentingan serat. Baiklah, serat tumbuhan atau makanan merupakan bahagian makanan yang tidak dipecah oleh tubuh dan membantu untuk menjaga fungsi sistem pencernaan lebih baik. Membantu penyerapan nutrisi usus, menjaga aktiviti usus secara tetap dan optimal, imunisasi dan keseimbangan bakteria usus, dan kepentingan serat juga membantu merangsang sistem penghadaman dan mengelakkan berlakunya sembelit. Ini pula kesan akibat kekurangan serat di dalam badan kita. Yang pertama, boleh menyebabkan berlakunya sembelit. Yang kedua, meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga, berat badan bertambah. Yang keempat, diabetes ataupun kencing manis. Yang kelima, rasa lelah dan mual. Dan yang keenam, kolesterol tinggi. Kita beralih pula kepada kepentingan lemak. Apakah kepentingan lemak? Okey, lemak ialah sumber yang membekalkan tenaga serta membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K serta pembentukan hormon dalam tubuh. Lemak juga adalah penebat haba dan melindungi organ dalaman kita. Sumber lemak terbaik adalah avokado, kekacang, sayuran hijau serta buah-buahan yang mempunyai lemak yang rendah. Dan kesan kekurangan lemak kepada diri kita, yang pertama, kekurangan vitamin. Yang kedua, melambatkan proses penyembuhan luka. Yang ketiga, kemurungan atau gangguan perasaan. Yang keempat, keguguran rambut. Dan yang kelima, kita akan mudah jatuh sakit. Itulah antara kesan-kesan kekurangan lemak pada diri kita. Baik. Kita beralih ke kepentingan protein pula. Pengambilan sumber protein pada setiap hari adalah sangat bagus untuk pertumbuhan perkembangan otot. Protein adalah penebat haba dan melindungi organ dalaman, dan protein juga berperanan menghasilkan enzim dan hormon, menyokong sistem imun dan mengekalkan tahap tenaga dan stamina yang baik. Dan ini adalah kesan kekurangan protein. Okey, yang pertama, penyakit hati. Yang kedua, tekanan darah rendah.
Yang ketiga, anemia dan keletihan. Yang keempat, luka lambat sembuh. Yang kelima, masalah rambut gugur, kulit kering dan kuku. Dan yang keenam, bengkak di kaki, perut dan tangan. Seterusnya ialah kepentingan karbohidrat. Ini adalah kepentingan karbohidrat pada badan kita, iaitu membekalkan keperluan tenaga untuk seharian, mengenyangkan, makanan berkhasiat akan memberikan anda rasa kenyang dengan cepat dan lebih lama. Mencerna makanan. Karbohidrat membantu sistem penghadaman kerana ia memiliki kandungan serat tinggi yang berfungsi untuk melancarkan proses pencernaan badan. Baiklah murid-murid, ini adalah kesan kekurangan karbohidrat. Yang pertama, badan akan lemah dan tidak bertenaga. Yang kedua, melambatkan perkembangan otak. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh badan terbantut. Yang keempat, kekurangan gizi. Dan yang kelima, risiko berlakunya gangguan jantung. Info penting untuk anda, selain daripada anda memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang betul, tetapi anda juga memerlukan cecair yang mencukupi untuk tetap terhidrasi, termasuk dos serat yang baik. Murid-murid, anda digalakkan minum air kosong kerana air kosong tiada kalori, bahan pengawet, perisai tambahan dan pewarna. Jadi cikgu galakkan dan cikgu sarankan kepada murid-murid agar perbanyakkan minum air kosong. Baiklah murid-murid, itu tadi sesi pendidikan kita pada hari ini dan cikgu harapkan agar anda dapat memahami dengan apa yang telah pun cikgu jelaskan, cikgu terangkan kepada anda untuk sesi pengajaran dan juga pembelajaran rumah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain-lain minggu untuk mata pelajaran yang seterusnya atau tajuk-tajuk yang seterusnya. Jangan lupa anda siapkan tugasan aktiviti yang akan cikgu kongsikan kepada anda. Sehingga kita berjumpa lagi, saya Cikgu Fizu mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jaga kita, insya-Allah kita akan selamat. Jumpa lagi. Bye-bye.